العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Lantaran itu ada diceritakan dalam suatu peristiwa bahawa seorang soleh telah menziarahi temannya fillah. Lalu dia berkata kepadanya, marilah kita menangis kerana Allah atas diri kita. Alangkah bagus apa yang dikatakan oleh orang soleh ini. Dia adalah seorang arif billah yang pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, seorang kamu akan beramal dengan amalan penghuni syurga sehingga tiada tersisa di antaranya dengan syurga itu melainkan suatu hasta sahaja ataupun suatu depa sahaja. Lalu terhunjam ke atasnya gejala kedurhakaan, maka menjadilah dia dari penghuni neraka. Dan seorang yang lain di antara kamu yang beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga tiada tersisa lagi di antaranya dengan neraka itu hanya suatu hasta atau suatu depa sahaja, maka terhunjam ke atasnya segala kebahagiaan, maka menjadilah dia dari penghuni syurga. Pernah ditanya seorang soleh, pernahkah engkau melihat Tuhanmu? Jawabnya, jika aku tidak melihat Tuhanku, saya terputus-putus tempat dudukku ini. Ada yang lain pula bertanya, bagaimana engkau melihat Tuhanmu? Dia menjawab, jika hati seorang hamba itu kosong dari ingatan kepada manusia dan tiada yang tinggal di situ, yakni di hatinya hanya ingatannya kepada Allah Ta'ala sahaja, nescaya dia akan memperlihatkan zatnya dan mendekatkan orang itu kepadanya sebagaimana yang dia sukai. Dia akan memperlihatkannya secara batin seperti mana dia memperlihatkannya secara zahir. Dia akan memperlihatkannya seperti mana dia memperlihatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada zatnya di malam Mi'raj. Dia akan mendekatkannya dan berbicara dengannya dalam mimpi. Dan kadang-kadang dia berbicara dengan hati orang itu dalam keadaan sedar. Dipejamkan pandangan kewujudannya, lalu dia pun dapat melihat dengan kedua belah mata itu seperti mana dia melihat benda-benda yang zahir. Lalu diberikannya oleh Allah pandangan maknawi yang lain yang dengan itu dia dapat melihat Tuhannya. Dia dapat melihat pendekatan Tuhan, melihat sifat-sifatnya, melihat kemuliaannya, memandang kelebihannya, mengesan kekurniaannya, kelembutannya, dan dia juga dapat melihat kebaikannya dan perlindungannya. Siapa yang sudah menjadi hakikat ubudiyahnya dan makrifatnya, dia tidak akan lagi mengatakan tunjukkan aku atau jangan tunjukkan aku, berikan aku atau jangan berilah aku, kerana dia telah fana tenggelam dalam kefanaannya. Sebab itulah setengah-setengah mereka yang sudah sampai ke makam ini pernah berkata, aku ini siapa dan apa yang ada padaku? Aku hanya hamba Allah, dan seorang hamba tiada pilihan dan tiada kemampuan apapun terhadap tuannya. Alangkah bagusnya ucapan ini. Muslimin dan muslimat dan penonton yang rahmati Allah sekalian,
Kalau sebelum ini Syekh Abdul Qadir menyebut tentang nur orang beriman dan nur orang arif, cahaya orang arif, yang dengannya dia dapat melihat banyak kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, sama ada dia melihat nikmat Allah ataupun dia melihat hamba-hamba Allah yang lain yang mendorongnya untuk dekat dengan Allah SWT. Dan kesan nur tadi membentuk orang beriman yang senantiasa terang hatinya. Dan kita dah sebut tentang ada 3 golongan manusia. Ada yang petah berbicara dan terang hatinya, maka ini orang yang terpilih. Ada yang tidak petah berkata-kata tetapi terang hatinya, maka ini orang yang baik. Dan ada orang yang petah berkata-kata tapi gelap hatinya, maka ini orang munafik. Maka bagaimana kita hendak membuang segala sifat munafik dalam diri kita? Bagaimana hendak kita menjauhkan diri kita daripada sifat nifak, sama ada perkataan atau perbuatan ataupun apa sahaja yang menjadi suatu yang menetap dalam hati? Maka Syekh bawa satu pesanan orang soleh sesama mereka. Di antara tawasi ataupun nasihat menasihati antara orang-orang soleh ialah muhasabah kedudukan dan kesudahan hidup. Muhasabah kedudukan dan kesudahan hidup kita. Apatah lagi kita tidak mengetahui apakah mati kita dalam husnul khatimah atau tidak. Kerana itu kita menangisi keadaan diri kita dengan maksud kebimbangan, ketakutan, dan juga dengan maksud pengharapan kita kepada Allah. Kerana manusia bila dia takut sesuatu, dia boleh menangis, dan bila diharap sesuatu juga dia boleh menangis. Maka ketakutan kita tentang kematian yang tidak baik dan pengharapan kita ialah mati yang baik. Maka kita sentiasa muhasabah melihat ke depan, sebagaimana kita juga muhasabah melihat ke belakang. Bila kita sebut muhasabah, bukan sekadar kita memikirkan apa yang telah lalu, tapi muhasabah juga ialah memikirkan apa yang akan datang. Muhasabah bagaimana kita berdiri di hadapan Allah kelak. Apakah banyak amalan kita ataupun banyak kecuaian kita. Muhasabah tentang bagaimana kita berada dalam kubur kelak. Apakah ia merupakan hari kefakiran kita ataupun hari kekayaan kita yang sebenar. Apakah ia hari kebahagiaan atau hari kecelakaan. Bahkan muhasabah bagaimana kita dimatikan oleh Allah. Apakah kita dimatikan dalam taat atau sebaliknya. Bukannya kita muhasabah apakah kita ni mati darah tinggi ke, kecil mani ke, atau mati aksiden ke. Itu bukan muhasabahnya. Muhasabah kita ialah apakah kita mati kita sempat menyebut la ilaha illallah. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata kepada anak buah dia, dia kata, ingat waktu datang sakratul maut, ajarkan kepadaku la ilaha illallah. Lalu mereka berkata, wahai Anas, kamu orang baik, orang soleh, ulama besar. Lalu katanya, waktu kedatangan maut itu amat dahsyat, sehingga aku bimbang tidak mampu mengucapkannya. Tetapi kalau sekiranya setiap hari kita duk ratib la ilaha illallah tak berhenti, pun belum tentu kalimah akhir kita la ilaha illallah. Jangan kata yang kita tak ratib ni, kita setiap hari la ilaha illallah 1000 kali, 10,000 kali, pun belum tentu. Maka ini muhasabah kita. Muhasabah sama ada dengan melihat kematian yang hampir, muhasabah dengan melihat nasib kita dalam kubur, muhasabah dengan berfikir bagaimana kita nanti berdiri di hadapan Allah. Dan demikian juga muhasabah kita memikirkan apakah kita mendapat buku catatan kanan atau kiri.
Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika hari diputuskan, apakah aku mendapat buku catatan kanan atau kiri, aku lebih rela binasa dahulu jadi tanah. Dia takut keputusannya. Maka muhasabah ini membuang sifat munafik dalam diri kita. Kerana orang munafik dia tak akan muhasabah. Munafik ini ialah orang yang punya iman dan pada imannya ada cahaya. Maka dia cahayalah dia dapat menyuluh yang depan sebagaimana dia menyuluh yang belakang. Maka dia dapat suluh balik kejahatan silangnya sebagaimana dia menyuluh di hadapan kebimbangan dan ketakutannya. Sebab itu mereka ini, kata Syekh Abdul Qadir, fikirkan satu hadis. Satu hadis yang masyhur, bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada di antara kamu banyak buat baik, banyak buat ketaatan, sehingga antaranya dengan syurga cuma sejengkal sahaja, zira' sejengkal, atau sehasta, atau sedepa. Ini satu jarak yang dekat. Dalam hadis menyebut perkataan zira', sejengkal. Orang ni dengan syurga cuma sejengkal, dengan kata lain dah boleh dah, fa yasbiqu alaihi kitab. Tetapi datang ketetapan Allah sebaliknya. Di akhir hidup sejengkal itu dia melakukan amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan itu, maka dia pun masuk neraka. Dan di kalangan kamu, kata Nabi SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ada kalangan kamu ni dia buat banyak amalan ahli neraka, tapi pada saat akhirnya dia melakukan amal ahli syurga, maka dia mati dalam keadaan itu, maka dia masuk syurga. Hadis ini menggerungkan sesiapa sahaja yang membacanya. Kita dah baik, alhamdulillah. Kita dah taat, kita dah jaga, dah irtizam, dah istiqamah. Kita pun dah belajar, tambah ilmu dan menambahkan motivasi agama. Tapi itu bukan suatu penentuan bahawa kita akan mati dalam iman, walaupun itu adalah tanda-tanda orang mati dalam iman. Tapi itu bukan penentuan yang perlu kita letakkan kita berada pada zon yang selesa, sehingga tidak datang ketakutan kita. Kerana Allah Ta'ala suka ditakuti, sebagaimana Allah Ta'ala suka kita menjadikannya harapan. Dalam Al-Quran Allah sentiasa menyebut wa khafuni, takutkan aku, wakhshawni, takut aku, fala takhshawhum, jangan takut mereka, takut aku. Dan sebagaimana juga Allah menyuruh kita berharap kepada Allah. Ini dua sifat yang Allah nak orang beriman ada. Dan para ulama mengatakan al-khawf war-raja, takut dan harap merupakan sayap orang beriman untuk terbang berada di sisi Allah, seumpama burung yang kalau sekiranya satu sayapnya rosak, dia tak boleh nak bangkit, dia tak boleh nak terbang. Maka orang beriman baina al-khawfi war-raja, antara takut dan harap. Ketika mana kita rasa kita macam confident, maka hadirkan rasa takut. Ketika mana kita rasa macam putus asa, maka hadirkan rasa harap. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut dalam bab takut dan harap, kerana ia merupakan sifat orang mukmin, bukan sifat orang munafik. Kerana orang munafik dia tak takut apa-apa. Yang bermaksud apa yang berada di sisi Allah, dia cuma takut apa yang ada di sisi manusia. Sebagaimana juga dia tak mengharap apa-apa pun di sisi Allah, tetapi dia amat mengharap apa-apa di sisi manusia. Tapi orang beriman takut apa yang ada di sisi Allah.
dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Maka ini watak orang beriman. Para ulama menyatakan seperti Imam Nawawi rahimahullah, bila mana kita dah tak mampu beramal, dek sakit, tua, maka harapkan Allah. Jika mana kita sihat kuat, maka takutlah Allah. Kita tengah sihat, kita boleh sembahyang, boleh ke masjid, maka takutlah Allah, banyakkan ibadat. Tapi tengah kita memang sakit, tak boleh nak solat berdiri macam orang biasa, tak boleh ke masjid dah, tak boleh dah nak baca Quran dengan mata sakit, dengan uzur kita duk ulang-alik ke tandas, dengan tubuh badan kita dengan wayarnya macam-macam, duk ulang-alik hospital, memang tak boleh buat apa dah, untuk ilmu pun tak boleh hadir, maka hendaklah harapkan Allah. Kerana Allah tak akan sia-siakan kita dengan ujian ini. Pasti Allah uji kita, kerana Allah nak beri kebaikan yang lain daripada apa yang kita fikirkan. Kerana setiap kali orang beriman berfikir tentang satu jalan kebaikan untuk dia habisi atau untuk dia lakukan, maka Allah Ta'ala akan hadirkan kebaikan yang tak pernah diharapkan untuk dia tetap mendapat ganjaran. Kita tuan-tuan tak pernah fikir bahawa dengan sakit kita boleh dapat pahala banyak. Yang kita duk fikir sihat ni lagi masjid, pergi surau dengan kuliah, pergi Mekah, pergi Madinah, tolong orang tu, tolong orang ni. Ya, kita nampak dengan sihat kita menjana kebaikan banyak. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kita, walaupun Allah uji kita dengan kesihatan, tak sihat, sakit, tapi Allah nak beri kebaikan yang tak pernah kita fikir, untuk menunjukkan luasnya kurniaan Allah pada kita. Sebab itu Allah akan jadikan kita dalam keadaan tak mampu buat baik. Kita akan ada waktu keadaan kita tak mampu buat baik. Yalah, kalau saya katakan kita dah tua, nak buat baik macam mana? Dia duk jaga diri sendiri je lah. Tak boleh dah. Dulu boleh tolong isteri, sekarang tak boleh tolong. Dulu boleh tolong kawan-kawan, sekarang dah tak boleh. Kita berada dalam keadaan uzur sungguh, maka Allah nak beri pahala yang banyak dengan cara yang Allah kehendaki, supaya manusia sentiasa melihat kurniaan Allah, bukan melihat keupayaan dirinya. Tentang satu perkara yang boleh merosakkan ibadat, bila kita melihat keupayaan diri kita. Saya boleh buat benda tu, buat keupayaan. Kita lupa bahawa ini kurniaan. Dalam ibadat bukanlah keupayaan, tetapi kurniaan Allah. Namun kurniaan Allah ini kepada orang yang bersungguh-sungguh, menggunakan segala upayanya, tetapi tanpa dia mengakui ia upayanya melainkan daripada Allah. Kerana itu hadis ini mengingatkan kita dan menyedarkan kita dan muhasabahkan kita bahawa kalau sekiranya kita melihat ibadat dengan upaya kita, Allah boleh buat sebaliknya. Akan sampai waktu upaya ibadat kita menurun, menjunam, motivasi agama kita runtuh dan hancur, maka datang cita-cita nak buat maksiat dan nak lalai, dan ketika itu Allah matikan kita. Walhamdulillah min zalik. Keadaan yang amat ditakuti. Dan juga dalam masa yang sama, hadis ini juga untuk menghalang orang berputus asa daripada rahmat Allah, dan juga untuk menghalang kita menghentikan dakwah. Hanya kerana kita melihat orang tu jahat teruk, malah dah ustaz cakap buih mulut jahat juga, tak semayang juga, tak tutup aurat juga, jangan. Kerana kita tak tahu kesudahan dia. Barangkali dekat nak mati dia berubah. Dan kita tengok ni banyak, dia berubah, dia dah tinggalkan benda haram, benda syubhah, maka dia menjadi orang yang taat kepada Allah. Jadi apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, siapa beliau menyebut tentang orang munafik, maka beliau menyebut sifat yang tidak mungkin ada pada orang munafik: muhasabah, kebimbangan, bagaimana kesudahan, dan juga pengharapan kepada Allah SWT. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, masih lagi dialog orang soleh. Seumpama beliau nak beritahu, inilah dia orang soleh yang petah kata-katanya, terang hatinya, dan inilah orang arif yang mendapat cahaya Allah. Kerana seorang yang mendapat cahaya Allah, dia akan muhasabah. Orang yang dia cahaya Allah, dia akan muhasabah.
Dan seorang yang mendapat cahaya Allah, dia akan berada pada makam ihsan. Bila seorang kata, pernahkah engkau melihat Tuhan? Kamu pernah tengok Tuhan? Maka jawabnya, kalau aku tidak pernah tengok Tuhan, maka hancur binasa tempatku ini, diriku ini. Apa maksud tengok Tuhan di sini? Kita baca hadis Jibril yang masyhur. Bila datang malaikat Jibril AS bertanyakan kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, ihsan dan juga tanda kiamat. 4 perkara yang dibawa persoalannya oleh Jibril AS. Baik, kita tahu tentang Islam berkait dengan rukun Islam, dan demikian juga iman berkait dengan rukun iman. Demikian juga tanda kiamat yang Rasulullah SAW sebut beberapa tanda kiamat, sambil memperakui bahawa tak ada orang mengetahui tarikh kiamat. Tetapi Jibril juga tanya satu soalan, mal ihsan? Apa itu ihsan? Lalu jawab Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Maka inilah apa yang disebut oleh Syekh orang soleh ini. Kamu sembah Allah macam melihat Allah. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah, kamu mengetahui Allah melihat kamu. Baik, makam ihsan ada 2 martabat. Martabat pertama, dia dapat melihat Allah dalam ibadat dia. Dia melihatnya dengan hatinya, bukan dengan matanya. Martabat yang kedua ialah martabat yang meyakini bahawa Allah melihat dia. Baik, kita pergi pada makam yang paling tertinggi yang disebut oleh ulama, orang yang melihat Allah. Dan apakah cara untuk kita melihat Allah? Pertama, sepakat Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak dapat dilihat oleh mata zahir kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia, dan dia melihat manusia semuanya. Dan sebagaimana juga para ulama dan menyatakan bahawa tidak berlaku keadaan kejadian melihat Allah di dunia dengan mata zahir, melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra' Mi'raj. Jumhur ulama menyatakan Rasulullah melihat Allah, dan sebagian ulama kata tidak. Tetapi sebagian Nabi menyatakan nurun urahu, cahaya yang diperlihatkan kepadaku, sebagaimana hadis Aisyah dan hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Apapun kelebihan ataupun melihat Allah di dunia ini tidak berlaku melainkan kepada Nabi SAW. Dan melihat Allah pada hari akhirat kelak hanya milik khas untuk orang beriman dan ahli syurga. Manakala ahli neraka dan orang kafir tidak dapat melihat Allah. Adapun ahli neraka yang ada iman, dia tidak akan dapat melihatnya melainkan sesudah keluar daripadanya. Sebelum itu dia tak akan melihat, kerana dia malu maksiat dan dosa yang dilakukan sehingga ia dibersihkan. Dan kita dah sebut tentang pandangan para ulama bahawa orang beriman yang ada iman walau sebesar zarrah, maka dia pasti akan dikeluarkan. Sebagaimana hadis Nabi, bila mana Allah Ta'ala berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqal habbatin minal iman. Keluarkan siapa sahaja kalangan hamba-Ku yang ada walau sebesar biji sawi iman. Maka mereka keluar dan mereka masuk syurga, barulah mereka dapat melihat Allah. Tapi bila kita cerita tentang melihat Allah dengan makam ihsan, apakah ia benar-benar berlaku? Ya, hadis itu jelas. Ada orang yang melihat Allah atas dunia ini, tapi bukan dengan mata. Bukan dengan mata ni. Mata ni terhad. Tentu kita nak tengok yang jauh pun, kampung jauh nak tengok Allah. Tapi dengan hati. Bagaimana dia melihat Allah dengan hatinya? Tentang bila Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah, bila kami berada di sisi Nabi SAW, maka Rasulullah SAW cerita tentang syurga, cerita tentang neraka, maka kami dapat lihat syurga itu.
Dapat bayangkan syurga dan neraka ni. Ka'anna ra'yain, macam tengok dengan mata. Tuan-tuan, macam ni, saya nak cerita, misal kata saya cerita saya pergi melawat satu negara, saya pergi Mesir lah. Saya pun kata saya pergi Mesir, sampai dekat airport. Airport dia tu sibuk sikit, keadaan immigration dia sekian gini. Waktu tuan-tuan dengar, dapat tak bayang? Saya sampai keluar daripada airport, pintu airport ada tramco tunggu, ada van tunggu. Saya pun naik van, saya pun bayar lebih kurang harga 10 pound Mesir, 10 genih. Saya sampai ke asrama Malaysia ni. Asrama Malaysia ni ada lebih kurang 5 tingkat. Ni rumah Sarawak, ni rumah Sabah, rumah Terengganu, ni rumah Selangor, ni rumah Kedah. Dia ada satu. Kita macam bila orang cerita nampak, 5 tingkat, 5 tingkat. Berdekatan dia. Lepas tu ada kantin, jual makanan Melayu. Nampak dah, kita tempoyak semua, nampak dah. Fitrah kita, kalau orang cerita, kita ada bayang. Kalau orang cerita dia, kita bayang. Sama ada disampai pada hakikat atau tidak, itu hak kedua. Tapi kita memang bayang. Orang cerita kita pada kita tadi, saya pergi kedai makan nasi lemak sedap, dia punya udang dia besar kepala lutut. Kita pun dapat bayang lah. Dia punya sambalnya, Masya Allah, makan sambal dia tadi rasa nak tambah lagi. Dia punya timun dia manis, kita dapat bayang. Kenapa? Kerana pengalaman yang kita lalu, atau sesuatu yang agak similar, yang sama dengan dia. Tapi bagaimana seorang dapat bayangkan Allah kadang tak ada orang pernah melihatnya? Bagaimana benda itu boleh dapat kita bayangkan? Bukankah membayangkan Allah? Apatah lagi kalau kita nak bayangkan Allah secara jisim, maka dia jadi kufur dan jadi sesat. Kerana Allah tidak berjisim dan berjasad. Kita mengaji ilmu akidah, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama macam makhluk. Kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu anil idrak idrak. Tidak mampu membayangkan Allah itu, maka itulah Allah. Kalau kita nak bayang macam itu makhluk, bukan Allah, tak boleh dibayangkan. Habis apa maksud melihat Allah dengan hati? Kata ulama pertama, ialah menghadirkan kehaibatan Allah yang menciptakan kita. Yang kedua, menghadirkan kehaibatan Allah yang memberi nikmat kepada kita. Yang ketiga, menghadirkan sifat murah Allah yang memberi pahala pada kita. Yang keempat, menghadirkan kehebatan Allah yang mengazab manusia yang memiliki neraka. Yang kelima, menghadirkan kekerdilan diri kita. Allah, aku ni manusia yang Allah cipta dengan kehendaknya. Sampai masa aku pergi juga menghadap Allah, sama ada aku bawa amalan yang berupa pahala atau dosa. Ya Allah, dah berlalu ramai makhluk sebelum ini, maka akan sampai giliran aku. Datang sifat rasa kita ni zalil, hina, hakir, tak ada apa, kosong. Siapa kita melainkan hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, bukan kehendak kita, dan dimatikan oleh Allah walau kita tak mau mati. Maka dihadapkan di hadapan Allah dengan kuasanya, dan kita tak punya apa-apa melainkan rahmat Allah. Maka bila seorang dapat bayangkan macam gitu, maka dia sedang melihat Allah, merasakan segala keagungan Allah yang mencipta. Tuan-tuan, yang ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, ini Allah. Sebab itu dalam Quran kita perhati, Allah sentiasa menyebut tentang Allah yang maha mencipta. Kalau tidak ada yang mampu mencipta ini melainkan Allah. Matahari, bulan, bintang, laut, sungai, gunung ganang yang terbentang, pasak kepada bumi, siang dan malam silih berganti, tidur, rehat, semuanya ciptaan Allah. Lihat kepada bintangnya, bulannya, lihat pada setiap kejadiannya, bukan alam binatangnya atau alam haiwannya, alam tumbuhannya. Lihatlah pokok yang melata, yang menjalar, yang besar dan yang kecilnya. Lihatlah segala binatang ternakan dan binatang tunggangan yang membawa kamu ke tempat yang jauh, yang kamu tak dapat pergi melainkan dengan kesusahan. Lihatlah bagaimana Allah menciptakan unta, Allah mengangkat langit,
Allah memasakkan gunung ganangnya. Lihat semuanya ini. Maka ini akan lahir apa yang disebut sebagai musyahadah. Dalam konsep tasawuf, perkataan musyahadah itu melihat Allah. Melihat Allah melalui nikmatnya. Melihat Allah dengan penciptaannya. Melihat Allah dengan segala kehebatannya. Sehingga menghadirkan rasa takut dan rasa malu. Pertama yang kita sebut atas makam ihsan, yang disebut oleh hamba Allah ni, aku ni kalau tak tengok Allah setiap hari, habis aku. Aku melihat Allah setiap hari. Apa maksud melihat Allah setiap hari? Pertama saya katakan, melihat Allah tidak berlaku dengan mata. Itu yang kita perlu sedar dulu. Kerana mata ni Allah jadikan terbatas. Jangan kata melihat Allah kita untuk jarak 200 meter pun dah tak nampak blur. Tak kenal anak kita ke bini kita, mak kita ke nenek kita, dah tak nampak dah. Bagaimana mampu kita kata mata ini boleh melihat Allah? Tidak mungkin. Maka tinggal lagi satu panca indera, hati kita. Yang tadi kita sebut bila hati masuk nur, dia melihat sesuatu yang lebih jauh. Dan hati ini ada nur. Hati ini akan berikan satu ilmu untuk diproses oleh akal, untuk kita jadikannya sebagai kata-kata kita. Daripada hati, akal kita, dan akal ni beritahu nak cakap apa. Maka orang-orang yang punya nur dapat melihat Allah. Yang kita katakan tadi, melihat Allah yang pertama, menghadirkan istihdar, menghadirkan kehebatan Allah dalam mencipta seluruh makhluk. Maka di situ kita akan buang semua yang lain yang mendakwa berkuasa, walau mereka tidak menciptakan walau seekor lalat. Sebab itu bila Allah Ta'ala mencabar orang menyembah lain pada Allah, ni suruh semua ni buat seekor lalat. Panggillah manusia jin ni buat lalat seekor. Tengok boleh buat ke tak buat. Tentang manusia ni dia kuat meniru. Copy paste tu perangai kita, daripada tulisan sampai perbuatan. Kita ni memang manusia perangai copy paste, tapi kita tak boleh copy paste perbuatan Allah. Tak boleh. Kita boleh copy paste perangai orang. Bila Allah ciptakan matahari, manusia tak boleh copy paste buat matahari. Tak mungkin. Bila Allah Ta'ala ciptakan bulan, manusia pun buat copy paste buat bulan. Tak boleh. Bila Allah buat langit, manusia pun copy paste buat langit. Tak boleh. Ya, perangai kita memang suka copy paste, tetapi copy paste kita ataupun suka niru ni terbatas bila berhadapan dengan ciptaan Allah yang agung. Kita dah lama copy paste banyak benda, sehingga kita boleh buat macam-macam teknologi. Tapi soalan tanya, boleh tak buat lalat seekor? Kan dah lama tengok lalat, dia urung makanan, urung muka kita. Buat seekor, ambil lalat, buat sekarang. Guna sekali ilmu. Contoh hari ni kita cerita robot pun masih belum macam kita nak buat macam orang robot ni. Program macam-macam. Ini robot yang pertama dapat warga negara. Warga negara pula warga negara Saudi dapat. Ni seorang robot nak bagi seorang ke seekor ke. Robot perempuan pun diprogramkan banyak. Kelip mata, namun tetap orang nampak dia robot. Sebab kita tak mampu copy paste ciptaan Allah. Di situ lemah kita. Ialah buat telefon dah canggih, buat kapal terbang pun canggih, semua canggih. Tapi buat lalat seekor. Lalat seekor. Allah sebut dalam Al-Quran, cuba buat lalat. Da'ufat talib wal matlub. Maka lemahlah yang meminta dan lemahlah yang diminta. Tu belum kata kalau suruh buat matahari lagi tak boleh buat. Ni Ustaz Cina kan dah buat matahari triluan dengan suhu sekian-sekian. Kata itu otak boleh lah. Apakah dia bersifat matahari? Dia panas tapi tidak memanaskan, tapi beri manfaat. Dengan jarak yang sesuai antara matahari dengan bumi, tidak seinci pun lebih atau kurang. Dengan pergerakannya sehingga merubah malam dan siang yang begitu hebat. Maka ini menjadikan seorang itu musyahadah, menyaksikan bahawa tiada yang berkuasa melainkan Allah. Maka datanglah dalam hatinya melihat Allah. Satu. Yang kedua, maksud melihat Allah dalam makam ihsan. Bila dia melihat tidak ada yang memberi nikmat melainkan Allah,
Tuan-tuan, nikmat kita boleh makan, boleh minum, dapat rasa, dapat cium, dapat bau, dapat tengok. Siapa bagi? Allah. Bila Allah uji nikmat ni hilang, kita pun pergi hospital nak baiki. Apakah kita dapati sama macam Allah beri pada kita? Daripada gigi asal tu kau gigi palsu. Walaupun senyum nampak macam lawa macam dulu juga, tapi kita nampak bezanya jelas. Tanya orang pakai gigi palsu. Yang bila kita nak fit nikmat Allah pada kita, yang asli Allah beri, barulah kita tahu hebatnya nikmat Allah. Allah bagi buah pinggang, tiba rosak, kita pun cuci, dialisis. Sebesar-besar mesin dialisis. Walau buah pinggang kita kecil je untuk proses semua benda dalam badan kita. Buah pinggang kita kecil je, proses semua benda, darah, air dan sebagainya. Dan bila sakit buah pinggang ni, datang mesin besar, seminggu 3 kali cuci darah, tapi tidak boleh berfungsi sebagaimana sebenar. Dengan kurus, dengan sekian banyak pantang larang. Boleh minum air ni satu tudung je. Dengan tudung botol tu banyak tu, boleh minum air sikit. Tak boleh lagi kencing, penyakit buah pinggang. Lihat dulu Allah beri nikmat buah pinggang. Ya Allah, sedapnya kencing, nikmat. Ya Allah, sedapnya kita minum air, bertempayang minum air. Lihat nikmat Allah, menjadikan kita menyaksikan tiada yang memberi nikmat melainkan Allah. Manusia cuba ganti nikmat Allah dengan ilmunya, maka kita lihat kekurangan jauh sangat-sangat. Banyak kekurangan. Allah jadikan kita ada gigi, Masya Allah. Walaupun gigi kita bau busuk, tapi dia menyerap sebahagian bau busuk yang dikeluarkan. Berbanding gigi palsu tu busuk terus, tak diserap. Lihat bagaimana Allah menciptakan. Tentang kita tengok perut kita, Masya Allah. Tuan-tuan sumbat apa dalam perut tu? Bagaimana dia memprosesnya. Proses macam-macam. Maka dengan cara itu kita musyahadah, menyaksikan bahawa tiada pemberi nikmat melainkan Allah. Maka datanglah melihat Allah. Yang ketiga yang kita sebut tadi, ialah kita melihat Allah yang beri pahala pada kita, yang beri syurga, pemilik syurga, pemilik pahala. Maka dengan itu kita buat ikhlas kerana Allah, bukan kerana orang. Bukan orang beri pahala kat kita. Kalau hari ni kita solat, kalau hari ni kita baca Quran, bukan orang. Orang tak boleh beri apa-apa. Beri like je, itu pun dia delete balik. Beri like, delete balik, kurang balik. Tak tengok delete, like ada 5, 4 balik, tarik balik punya like. Ini Allah yang beri pahala pada kita. Kita bangun malam, Allah beri pahala. Kita baca Quran, kita tolong orang, kita buat tu, buat ni, Allah beri pahala dan masukkan kita dalam syurga. Maka kalau kita tahu pemilik syurga dan pahala itu Allah, bagaimana kita boleh harapkan pujian manusia? Maka ini panggil maqam ihsan, melihat Allah. Itu orang ni kalau orang kecam pun dia pun tak kisah. Saya cari pahala si Allah, bukan pahala si awak. Dan yang keempat, maksud melihat Allah, bahawa dia mengetahui dosa dan neraka itu milik Allah. Sebab itu Sa'id bin Jubair berkata, bila Hajjaj As-Saqafi bunuh dia, dan sebelum bunuh dia, dia ada dialog. Antaranya dia kata, aku akan masukkan kamu dalam apiku, dalam neraka aku. Lalu kata Sa'id bin Jubair, kalau aku tahu kamu mempunyai neraka, akan ku sembah kamu. Tapi aku tahu kamu bukan punya neraka sebenar Allah punya. Kawan kita kan bercakap, saya akan jadikan awak hidup dalam neraka. Hidup dalam neraka. Saya akan pastikan hidup awak ni macam hidup dalam neraka. Dan kalau awak yang boleh buat macam tu, saya sembah awak lah, senang. Sebab awak milik neraka. Saya akan tukar nikmat ini menjadi neraka. Kan kita kan kalau benda tu satu yang tidak menyenangkan, kita sebut neraka. Neraka. Kita katakan begitu. Bagi orang ugut orang sama. Saya akan nerakakan hidup awak. Neraka. Selepas saya syurgakan awak, saya nerakakan awak. Gaduh rumah tangga, dia nak nerakakan. Kalau saya tahu neraka ni awak punya, saya akan sembah awak. Tapi bukan awak yang punya neraka, Allah. Sebab itu nanti turun Dajjal, dia ada syurga dia, dia ada neraka dia. Dia cuba tunjuk
Mana-mana orang lawang dia akan sumbat dalam neraka dia. Walau itulah syurga Allah. Mana-mana orang dengar cakap dia dimasukkan dalam syurganya, itulah neraka Allah. Sebab Dajjal dia akan talbis, dia akan mengelirukan. Sebab Dajjal ni cara ditipu dia bukan macam tipu orang bodoh tu. Tak ada orang bila ditipu kita nampak atas darat kering tipu. Kita nampak terang-terang ditipu. Ada. Itu belum standard Dajjal. Ini standard budak tadika menipu. Kita isteri tengok suami menipu, terang-terang tipu. Kita suami tengok isteri menipu, awak ni terang-terang tipu. Sebab dia tak pandai tipu. Orang kata tak pandai tipu, maka cepat dia ketahui. Dajjal ni dia bukan tipu macam kita tengok macam scammer tipu. Cara Dajjal tipu, dia mengubah hakikat. Dia mengubah sesuatu. Dia cuba buat syurga dia sehingga orang menyangka ini syurga, rupa neraka. Dia cuba buat bentuk neraka dia sehingga orang menyangka benar-benar neraka, rupanya syurga. Dia mengelirukan orang yang berhadapan dengannya. Apatah lagi Allah izinkan dia, Allah izin, bukan Allah redha, Allah izin dia turunkan hujan. Hujan turun, keliru orang, dihidupkan orang mati, keliru orang. Dia jadikan negara yang ikut dia subur, negara yang lawan dia kering kontang. Maka orang jadi keliru. Dia bercakap bahasanya indah sehingga orang yang, kalau kita sebut salesman yang bijak, pengaruhi orang beli produk Dajjal jauh lebih hebat. Dia tak perlu guna ketampanan dia sebab dia tak tampan. Dia tak perlu guna perempuan untuk pick up orang macam orang jual produk guna perempuan pick up. Dia tak perlu. Kerana kata-katanya sihir sehingga menjadikan orang tunduk, membenarkannya. Sebab itu tipuan Dajjal ini ialah mengelirukan yang benar menjadi salah dan dilihat benar. Kan itu disebut Dajjal tahap penipuan paling tinggi. Tahap penipuan Dajjal ni paling tinggi. Dia selalu memperdaya manusia. Sebab itu kata Nabi SAW, tidak ada Nabi yang diutuskan, tidak ada Nabi yang dibangkitkan, melainkan mereka memberi amaran kepada kaumnya tentang Dajjal. Kerana takut. Bukan Nabi SAW ialah Nabi Rasul yang memberitahu watak Dajjal secara detail. Bukan Rasulullah SAW ajar kepada kita doa yang kita baca dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min haula'i arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada 4 perkara. Aku berlindung kepadamu daripada neraka jahanam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan dan mati, dan daripada kejahatan Dajjal. Rasulullah SAW ajar kita doa. Nabi kata, aku bimbang Dajjal keluar dan aku tidak ada bersama kamu. Kalau aku bersama kamu, fa'ana hajijuhu, aku lawang dia. Aku tak bimbang kalau aku ada, tapi aku bimbang dia muncul dan aku tak ada. Maka aku ingatkan kamu. Maka Rasulullah pun terang tentang sifat Dajjal. Dan ini Dajjal. Sebab itu bila kita mengetahui bahawa yang memberi kita nikmat itu Allah, yang memberi dosa dan azab itu Allah, maka dengan sebab itu kita takut Allah. Kalau orang nak bank kita, kalau orang nak halang rezeki kita, kita takut dan bimbang. Sebenarnya yang menghalang sebenarnya ialah Allah. Kalau manusia cuba halang seluruhnya, tapi Allah nak suruh sampai rezeki itu, maka dia sampai. Tapi kalau manusia cuba untuk memberi dan Allah tak nak bagi, maka tak sampai. Ialah kisah orang yang mati. Semua orang cuba selamatkan dia dengan duit, dengan doa, dengan kepakaran, dengan ilmu, dengan pengaruh. Akhirnya mati juga dia. Mati lambang bagaimana makhluk tak boleh buat apa-apa.
Lama ni kita kata orang tu boleh tolong, orang ni boleh tolong, kabel tu, kabel ni baik. Kita tunggu kau mati, kita tengok kabel mana hidupkan kamu. In kuntum, kata Allah, in kuntum ghaira madinin farji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau kamu ni bukanlah dikuasai oleh Allah, maka nanti bila mana kau mati, pulangkan balik roh kamu. Pulangkan balik roh biar hidup balik, tengok boleh tak? Pakai kabel tak apa, pakai pengaruh hospital biar dihidupkan balik. Dia kan pengaruh hospital, dia kumpul semua doktor pakai, hidupkan balik fulan bin fulan. Tak boleh. Kamu kan kenal ramai orang kaya kan, so dia keluar duit untuk hidupkan kamu. Tak boleh. Kamu kan kenal ramai tukang jampi, tok-tok bomo, jampi supaya hidup. Tak boleh. Kamu kan kenal ramai tok guru, tuan guru, maulana, mullah, kiai, suruh dia doa biar kamu hidup. Tak boleh. Mati sebagai satu asas lambang. Tiada orang boleh beri manfaat pada kita bila Allah menghendaki sebaliknya. Kita nak suap makanan pun tak boleh sebab kawan ni dah nak mati. Doktor datang sumbat air kat badan pun keluar balik kerana kawan ni dah nak mati. Tentang insafi hari tu. Hari ni seronoklah kita kata saya ada kabel tu, kabel ni. Benda pun saya nak buat, saya kenal orang tu. Setiap kali nak pergi mana-mana, saya kenal orang ni. Baik, tunggu nanti kalau kau mati. Apakah ada manfaat yang boleh sampai pada kita, yang boleh menyelamatkan nyawa kita? Sebab tu kita pernah ceritakan di sebuah negara yang dilihat oleh seorang ulama. Mereka bawa ulama ini ke padang pasir. Tengok ada satu khemah yang cantik didirikan di tengah padang pasir. Maka raja mengeluarkan semua bala tentera dia yang hebat-hebat, tentera elit, dan semua ahli cerdik pandai, dan semua wanita yang cantik-cantik. Lalu mereka datang ke khemah di tengah padang pasir. Maka masuklah segala bala tentera yang berpangkat tinggi, marshal, general, major, masuk keliling kubur tadi. Mereka kumat kamit cakap sesuatu, lalu mereka pun keluar. Masuk pula segala ahli bijaksana, pakar-pakar, ahli falsafah, ahli pemikir, doktor-doktor, pawang-pawang. Masuk tengok dalam kemah kumat kamit, lalu keluar. Maka datang pula perempuan-perempuan yang cantik, yang indah belaka, lawa, masuk pasang kemah, lalu mereka keluar. Akhirnya last kali masuklah raja dengan permaisuri. Kumat kamit cakap sesuatu, lalu mereka keluar dan mereka tinggalkan kemah. Lalu kata ulama, ni apa cerita? Maka jawab ini ialah putera yang paling mereka kasih, yang paling mereka sayang. Tentera-tentera berkata, wahai tuan putera, kalau kekuatan kami boleh menyelamatkan kamu dari mati, nescaya kami melakukannya. Tapi apakah daya? Tak boleh. Datang ahli cerdik pandai berkata, kalau kecerdikan kami mampu menghidupkan kamu kembali, kami pasti menghidupkan kamu kembali. Tapi kami tak mampu. Yang lawa pula datang, kalaulah kecantikan kami boleh menghidupkan kamu, nescaya kami akan berikan kecantikan ini pada kamu. Datang raja dengan permaisuri, kalau takhta ini boleh selamatkan kamu dari kematian, nescaya aku beri takhta ini. Tapi semuanya telah ditetapkan. Pada tuan-tuan kita kadang-kadang duk bangga kabel-kabel, kenal orang tu, kenal orang ni, ni boleh tolong saya, ni boleh tolong saya. Ingat pada hari kita mati, siapa boleh tolong kita? Siapa boleh tolong? Takat tolong bawa mayat masuk kubur boleh lah. Tapi kita tanya seorang, siapa boleh hidupkan kita kembali kalau bukan Allah? Itu Allah sebut farji'uha in kuntum sadiqin. Falaula in kuntum ghaira madinin. Kalau kamu rasa kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu yang berkuasa atas diri kamu, maka nanti bila kau mati, farji'uha, pulangkan balik roh kamu. Saya buat ni semua ni, kuasa saya, kepandaian saya, bijak sangat, bijak buat. Baik, nanti kalau kau mati, pulangkan balik roh boleh? Mana boleh? Mana kamu tak kuat, mana kamu tak bijak, mana kamu tak hebat. Maknanya kamu hamba Allah. Yang sombong sangat tu kenapa? Bolehkah kamu pulangkan kembali roh kamu bila kamu dah mati? Boleh pulangkan. Siapa yang boleh pulangkan rohnya?
Kalau kita boleh pulangkan roh kita, nescaya raja-raja tak mati. Kerana mereka paling berkuasa untuk pulangkan roh. Mereka juga habis macam kita. Aku yang sombong-sombong bicara, semuanya kaku belaka. Kita pun sama. Oleh sebab itu bila kita melihat seorang tu melihat Allah dengan hatinya, maqam ihsan tadi, dia mengetahui bahawa yang mendatangkan azab, yang berkuasa masukkan neraka, sebagaimana juga yang berkuasa masukkan syurga, memberi nikmat, cuma Allah. Dan kita sebut yang kelima, maqam ihsan, bila kita rasa kita siapa. Ini Syekh Abdul Qadir ulang. Bila sampai kepada nilai hakikat makrifat tertinggi, maka kita akan tanya, saya ni siapa kalau bukan cuma hamba? Maka apakah hamba boleh meminta sesuatu? Tidak boleh melainkan redha semua. Dan kita dalam hidup, kita cuba lari daripada menerima takdir Allah dengan meminta itu, meminta ini, walaupun atas nama doa. Saya doakan disuruh, betul, doa tu disuruh, diperintah. Tetapi bila kita diajar redha lebih tinggi daripada maqam doa itu sendiri. Dan ada orang di doa nak kaya, tak kaya. Ketahuilah Allah nak bagi dia maqam paling tertinggi, itu redha. Di doa nak sihat, saat saya doa nak sihat, tak sihat. Ketahuilah Allah nak suruh dia maqam redha, maqam ubudiyah paling mulia daripada maqam doa. Tetapi kita memanglah diperintahkan, disarankan berdoa. Tapi kita perlu melihat bagaimana Allah Ta'ala memberi jawapan doa yang paling baik. Doa, kalau ada orang tu doa nak jodoh, doa, dia dah tengok peredaran usia dia. Atau dia doa anak-anak. Saat saya nak doa anak-anak, saya doa daripada Mekah sampai Madinah, sampai Masjid Aqsa. Doa. Habis orang musafir, saya minta dia doa. Habis tok wali, habis tok guru minta doa. Sampai sekarang ni, saya ingat saya dah mana pos ni. Apakah saya terus berdoa? Ataupun apakah isyarat yang Allah nak bagi? Kita dah sebut sebelum ini, orang beriman dia faham isyarat, sehingga dia tahu dia nak doa apa. Dia tahu nak doa apa. Orang macam kita asal tak dapat doa, nak dia doa. Tapi mereka tahu apa yang patut mereka doa. Dan mereka tahu bagaimana doa mereka tadi mustajabkan dengan cara bukan macam mereka nak, tapi macam Allah Ta'ala nak. Dan itu lebih baik. Kita kan kalau kita usaha, kita nak dapat macam kita nak, tiba Allah beri sebaliknya. Kenapa yang Allah bagi itu lebih baik daripada apa yang kita nak? Kita usaha nak kahwin dengan fulan bin fulan, tiba mati pula dia. Baru nak kahwin misalnya, mati. Maka kita dapat yang lain. Allah nak tunjuk yang kita tak terfikir nak. Kadang-kadang orang ni pun misalnya dia tak cinta pun orang ni, dia kahwin orang ni, kerana Allah nak beri kebaikan yang tersembunyi yang dia tak nampak. Kita kan minta berdasarkan apa yang kita tahu. Yang kita tak tahu banyak. Tuan-tuan minta kaya berdasarkan tuan-tuan tahu kaya ni senang. Tapi yang kita tak tahu tu banyak. Mampukah kita menanggung nikmat kaya? Ada orang tak mampu. Bawa kaya sikit dah sombong macam korong lah. Dia tak mampu. Ada orang dia mampu. Kaya macam mana pun masjid nombor 1, surau nombor 1, belajar tak pernah tinggal. Nikmat tadi menjadikan dia mampu. Sebab itu dalam hadis Nabi menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, di kalangan hamba-Ku ada yang Ku tahu dia mampu kaya, Aku beri dia kaya. Sebab orang ni kalau aku beri dia miskin, dia jadi jahat, maka aku beri nikmat kaya. Dan ada di kalangan hamba-Ku, aku tahu dia layak menanggung miskin. Kalau aku beri dia kaya, dia jadi sombong, maka aku tak bagi dia. Kedua-dua ini hamba baik. Sebab itu saya katakan, kita kena faham segenar. Kalau saya doa sampai tahap isteri saya dah menopause, doa anak-anak lagi, saya tak bijak berdoa. Allah nak ajar saya makam redha lah. Doa, ya Allah kurniakan saya zuriat, kurniakan zuriat. Pakcik umur berapa? 80. Orang umur 75. Dia dah kena stroke tapi doa lagi, ya Allah dapat anak. Kita nak kata orang ni cerdik ke? Tak cerdik. Kalau tuan-tuan jumpa orang ni lah, isteri dia dah stroke, umur 75. Dia umur 80, dia pun dah, ya Allah kurniakan zuriat yang ramai. Dia pun tengok, tabur. Pakcik sedar tak sedar pakcik? Pakcik sedar tak sedar? Ustaz, kita kan kena doa. Allah ajar kita doa. Betul lah, doa biar doa dengan orang cerdik. Jangan doa tak cerdik.
Jangan doa menandakan kita tidak kenal diri kita, apatah lagi Tuhan kita. Doa tuan-tuan mengajar kita kenal diri, sebagaimana doa juga mengajar kita kenal Tuhan kita. Sebab tu orang yang tahu diri dia dan tahu Tuhan dia, yang saya selalu ingatkan, bila datang Lailatul Qadar, tidak ada malam paling hebat atas dunia ni melainkan malam Lailatul Qadar. Tak ada. Carilah satu malam hebat yang dapat menandingi Lailatul Qadar. Kenapa? Malam ni turun malaikat semua. Turun malaikat. Tak terkecuali walaupun Jibril AS. Tapi buat doa apa yang Nabi ajar kat kita, yang Nabi suruh? Minta ampun. Kenapa minta ampun? Supaya kita kenal diri kita banyak dosa. Lagi, supaya kita kenal Tuhan kita pengampun. Lagi, supaya kita tahu yang menghalang kita mendapat kasih sayang Allah ialah dosa. Yang menghalang kita dapat rezeki ialah dosa. Yang menghalang kita dapat kebahagiaan ialah dosa. Yang menghalang kita untuk menikmati kehidupan ini ialah dosa. Kita kenal diri kita dan kita kenal Tuhan kita. Kenapa Nabi tak kata, siapa bila datang Lailatul Qadar, mintalah hajat masing-masing, yang tak tertunai ni saya tertunai. Nabi tak cakap macam tu. Nabi kata minta ampun. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikahwin Rasulullah, dia tak ada anak. Dan waktu Rasulullah wafat, umur Aisyah sekitar 18 tahun. 18 tahun. Bukankah seorang ibu, seorang isteri mencintai punya anak? Dan bukankah kalau Rasulullah kata, Aisyah, kita pun kahwin tak dapat anak, kau doalah biar dapat anak. Dapat anak. Bolehlah main menghabiskan waktu tua. Tapi Rasulullah tak ajar macam tu. Nabi ajar Aisyah makam redha, tapi minta yang lebih aula, lebih utama. Jadi saya sebut, kalau orang umur 80 duk minta anak, dia ni tidak berada pada makam redha. Dia tak redha. Walau yang patut diminta ialah keampunan Allah, keredaan. Tuan-tuan kita, macam saya katakan, tuan-tuan tengah sakit, tuan-tuan minta apa doa? Kata-kata kami tak sembuh. Tapi beberapa orang tengah sakit, dia kata, ya Allah, matikan aku dengan husnul khatimah. Dan beberapa orang pula dan doa ketika mana sakit, ya Allah, ampunkan dosaku dan himpunkan aku bersama orang soleh. Matikan aku dalam Islam, himpunkan aku bersama orang soleh. Nabi Allah Yusuf AS ketika sihat segar bugar di puncak kuasa, bawa semua ayah dia dan anak beranak dia datang ke Mesir, lalu memperlihatkan bagaimana besarnya pengaruhnya di Mesir. Seraja serah kuasa pada dia. Buat apa yang kau nak buat, wahai Yusuf. Yusuf AS tengah digagah segar bugar kuasa, kemuncak kuasa. Apa yang Nabi Yusuf doa? Kita baca dalam surah Yusuf ayat 101, juzuk yang ke-13. Apa dia baca? Apa dia doa? Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pembantuku di dunia dan di akhirat. Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman, matikan aku dalam Islam, himpunkan aku bersama orang soleh. Walau Nabi Yusuf tengah sihat, dia doa mati Islam. Tentulah kita, tuan-tuan, tengah sakit pun tak minta mati lagi. Tengah sakit minta sembuh semacam. Patutnya, Allah, matikan aku dengan sakit ini dengan mati yang baik. Tak takut mati, tak mati pun. Tapi kita bersedia untuk mati dan berharap kita mati dalam keadaan Islam dan berhimpun dengan orang soleh. Dan ini lain orang yang punya musyahadah. Kita nak kenal orang tu kenal Allah arif. Dalam doa pun kita tahu dia kenal Allah. Kita nak tahu orang tu jahil, dalam doa pun tahu dia jahil ni. Dia minta pun tak apa-apa ni. Kan Allah kan boleh minta belaka, betul. Tapi ingat, permintaan kita menandakan aras iman kita, apa yang kita mohon. Aras iman, bukan aras akal kita. Siapa yang paling berakal dapat dinilai dalam doanya. Kerana orang berakal tahu macam mana nak berdoa. Apa tak lagi orang yang lebih tinggi pada akal tadi, orang arif billah. Dia tahu kita, tuan-tuan, kau sebut je pada Arafah nak minta apa, semua benda nak minta. Tapi bila kita lihat apa kata Rasulullah, Nabi kata sebaik-baik doa di padang Arafah, ma ana qultuhu wan nabiyyuna min qabli, apa yang aku kata dan apa yang Nabi sebelum aku kata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu paling baik, doa paling baik. Baik macam mana? Terlalu banyak baik dia. Dia merangkumi semua orang yang minta hal dunia. Pemeliharaan agama dan akidah yang paling utama. Sebab tu kadang-kadang kita tengok tuan-tuan orang balik haji, dia tak boleh berubah perangai. Sebab itulah faktor yang dia tak boleh berubah perangai juga, antaranya ialah apa dia doakan. Yang tengok dia balik haji, tak perangai sama. Sama kalau jenis tak tutup aurat, kekal tak tutup aurat. Jenis tak semayang, kekal tak semayang. Kadang-kadang kita rasa pelik. Ya betul. Ada orang pergi haji, dia balik haji tak semayang. Suami dia kata, Ustaz, bubuh mulut dah, saya suruh dia semayang. Kita ni pergi haji sekali, semayang tak nak. Itulah realiti. Sebab kita tanya dia, apa yang didoakan? Apa yang didoakan waktu kita menjadi tetamu Allah? Dan doa minta dunia, memanglah kita tak akan berubah akhirat kita. Tapi seorang yang doakan untuk akhirat, dia akan berubah. Sebab itu haji mabrur bukan cerita dari sudut daripada income yang diperolehi, daripada segala syarat mabrur. Bahkan antara faktor mabrur ialah apa yang didoakan sepanjang berada di sana. Sebab dalam Al-Quran Allah cerita golongan yang Allah terima ini yang doanya baik. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Di kalangan manusia ada yang cuma minta dunia, dia tak ada bahagian akhirat. Maknanya dia tak akan buat benda akhirat. Dia cuma minta dunia, dia tak ada bahagian akhirat. Itu kita tengok duk balik Mekah, dia tak ada lagi bahagian akhirat. Masjid pun tak pergi dia, aurat pun tak nak tutup kalau perempuan ni. Rasuah jalan. Sebab dia cuma minta dunia, dia tak akan ada bahagian akhirat. Dan di kalangan mereka kata Allah yang berkata, ya Allah, kurniakan kebaikan dunia padaku, kebaikan akhirat padaku, dan peliharalah aku daripada azab api neraka. Mereka lah yang mendapat bahagian apa yang mereka usahakan. Ini orang paling hebat. Maka ini yang kita sebut sebagai maqam ihsan, di mana seorang sentiasa melihat Allah dalam dirinya secara zahir dan secara batin. Maka Allah perlihatkan segala nikmat, segala kebijaksanaan Allah, segala af'al dan sifatnya yang hebat. Maka segala takdir Allah dilihat dengan segala sifat bijaksana Allah. Allah Maha bijaksana Allah. Allah takdirkan saya begini, begini. Nampak bijaksananya Allah. Dia nampak sifat Allah. Dia nampak perbuatan Allah. Sebagaimana Allah memperlihatkannya dengan segala nikmat dan kelembutannya, segala kasih sayang dan juga rahmatnya. Maka inilah orang yang melihat Allah dengan hatinya. Orang yang melihat Allah dengan hatinya, sehingga sampai satu hakikat yang kita sebut tadi, dia akan kata, siapa saya? Saya cuma hamba Allah yang mesti redha dengan segala takdir. Saya tak mampu minta apa-apa melainkan redha pada Allah. Ini makam tertinggi, sebaik-baik kata-kata seorang hamba di sisi Allah Ta'ala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.